Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wansur 'alaina min hazain rahmatika ya arhamar rahimin. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa zakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا ما شئتم فوالله لا يقبل منكم حتى تعملوا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, sama-sama kita memulakan kuliah pada malam ini dengan membaca Ummul Kitab, dan kita sedekahkan pada junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada pengarang kitab ini, pada kedua ibu bapa kita, guru kita, khususnya pada hadirin hadirat muslimin muslimat, mukminin mukminat, sama ada yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Dan tak lupa juga kita mohon dengan keberkatan dan kemuliaan suratul Fatihah itu kita tujukan kepada anak-anak kita, ya, cucu-cucu kita, ya, anak-anak saudara kita, anak-anak jiran kita yang akan menduduki, yang sedang menduduki peperiksaan dan juga yang akan menduduki peperiksaan, sama ada UPSR, UPKK, UPSRA, PMR dan SPM ataupun mana-mana ujian yang akan ditempuhi, agar Allah berikan kefahaman yang luas, ingatan yang telus, supaya anak-anak kita dapat menjawab peperiksaan dengan baik dan cemerlang, agar keputusan itu akan membawa diri anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang saleh dan salihah, insya-Allah, agar dia dapat meneruskan kesinambungan, ya, menyampaikan risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan kalimah Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini, insya-Allah. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah SWT kerana dipanjangkan umur kita, ya, kerana berada lagi dalam majlis ilmu, majlis yang sangat digemari oleh Rasulullah SAW, majlis yang dituntut oleh agama Allah SWT, majlis yang sentiasa mendapat rahmat dan keberkatan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kan Allah mewakilkan malaikat untuk mendoakan bagi pihak kita, ya. Dalam hadis yang lepas kita bicara, iaitu Allah mewakilkan malaikat untuk doakan kita, Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma tub alaihi. Tiga doa ini khusus Allah wakilkan kepada kita, ya. Malaikat doakan kita. Apa dia? Allahumma arhamhu, ya Allah, kau rahmati mereka yang berada dalam majlis ilmu. InsyaAllah tuan-tuan, malaikat tolong baca, tolong doa untuk kita, biar Allah Ta'ala rahmatkan kita dalam majlis ilmu. Tapi orang tak minat sebab doa tu tak didengar. Ya, siapa yang dengar kita hari ni, Nabi kata Allah, malaikat doa, Allahumma fir, Allahumma arhamhu, ya Allah, kau rahmati orang yang berada dalam majlis ini.
Kemudian apa doa yang kedua? Allahumma ighfir lahu. Ya Allah, engkau ampunkan dosanya. Masya Allah tuan-tuan. Malaikat tolong ampunkan, mohon bagi pihak kita untuk minta pada Allah supaya dosa kita diampunkan. Masya Allah tuan-tuan. Itu pun tak berapa minat lagi. Dosa kita diampunkan. Masya Allah. Malaikat minta ni. Malaikat minta tak ditolak. Dan kemudian yang ketiga, Allahumma tub alaihim. Ya Allah, kau terimalah taubat di kalangan orang yang berada dalam majlis ilmu ni. Kalau dia minta taubat, tak minta taubat pun malaikat tolong minta taubat kan. Masya Allah tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan, orang yang berada dalam majlis ilmu ni namanya majlis dalam taman-taman syurga. Sebab sentiasa dilindungi oleh Allah Ta'ala daripada dosa. Ini untungnya. Walaupun letih kita, mengantuk, penat, tak apa. Boleh, jangan risau tuan-tuan nak tidur dalam majlis kuliah, tak ada masalah. Tak dosa, dapat pahala pula. Dapat pahala. Tak ada hal punya. Kadang-kadang kita kerja tuan-tuan, balik, letih, dengar pula kuliah, panjang pula kuliah ni, cobaan kata kan. Lama-lama dia. Tak apa, itu normal, tak ada masalah. Saya pun tak marah tuan-tuan. Saya pun faham. Yang ada depan saya semuanya otai-otai, orang-orang lama, veteran dia punya. Kadang-kadang pick up dia tu pun tak apa nak pick up sangat. Jangan kata kalau tengok dalam cerita-cerita tu, boleh tahan pick up semua tu. Semangatnya boleh tahan tu. Bukan main, alhamdulillah. Tapi semangat ada tak apa, bagus. Jangan semangat untuk itu saja yang kuat, tapi semangat untuk ilmu tak kuat. Jadi sama-sama naik, alhamdulillah, insya-Allah. Baik. Tuan-tuan hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah kita sambung lagi pengajian kita dalam bicarakan kitab Riyadhus Shalihin, taman bagi orang-orang yang saleh. Karangan Imam An-Nawawi rahimallahu taala, jilid yang pertama. Bab yang pertama, babul ikhlas. Jilid yang pertama bicarakan bagaimana nak jadi orang yang saleh, mesti ada ikhlas. Saya ulang lagi, saya ulang lagi, bagaimana kita nak tahu kita ni ikhlas tidak? Pertama, mesti takut dengan pujian. Ulang balik supaya kita ni alert, biar kita perhati. Bagaimana kita nak tahu kita ikhlas? Bimbang pujian. Bimbang diampu. Senanglah. Bahasa kita ni diampu, bodik lah, bodik. Bimbang. Kalau bodik kita termakan bodik, habis. Ikhlas tu menurun dah. Bukan tak ada ikhlas, peratusannya dah kurang. Kalau orang puji kita kembang hidung, kembang ketiak, penat. Masalah kita. Dia kata haji umur berapa? 69. Tapi macam 19 tahun. Wah, lain macam haji dah. Gelang kabut. Itu semua temberang haji. Mana umur 69 boleh jadi 19? Itu semua nak ngeteh peri lah tu. Nak ngeteh free je. Piye to? Harap ngombe baik. Tanya ni, pengusi handsome, dia kata. Ayo ngeteh. Tu Tanjung Keling, tu dia jauh. Sampai ke Tanjung Keling pergi tu, pasal kena puji punya pasal. Bila dah gelabah, maknanya dia belanja tu tak ikhlas lah, sebab kena puji. Maaf cakap tapi orang sini dah belajar ikhlas belaka lah, alhamdulillah. Yang kedua tuan-tuan, bagaimana kita nak ukur ikhlas kita? Takut dengan pujian. Yang kedua iaitu tak risau, tak heran, tak bimbang dengan kritikan. Tak bimbang. Kita ni kadang-kadang orang kritik kita mulu muasah muka. Lagi-lagi ustaz, dia pergi ceramah kan, ustaz tu cakap tak ada insurans, melepas je mulut dia. Kecil hati kita. Ada juga tuan. Kadang-kadang ustaz tu tegur benda tak sebut nama pun, tapi kecil hati. Ustaz tu mulut laser, tak ada tapis-tapis langsung. Habis nak tapis macam mana? Bukan saya tahu tuan-tuan buat, saya cuma cerita je. Kadang-kadang ustaz-ustaz pergi cerita, dia tak tahu pun haji buat. Haji terasa pasal. Patutnya ustaz tu poli kita lah. Kita ada buat tak betul lah. Kena betulkan lah. Hak yang salah.
Biasanya ustaz tegur benda orang buat salah. Kan Haji? Kau ada yang orang buat betul ustaz tegur? Tak ada. Biasanya benda yang salah lah. Bila salah ditegur oleh orang yang patut menegur, patutnya kita terima. Ustaz peli ya. Tapi jangan tunjuklah Ustaz peli saya ke? Nampak sangatlah temelang tu. Jangan sorok-sorok simpan-simpan lah. Tapi dalam hati ini dah kena dah ni, maka perbaikilah. Itu maknanya tak takut, tak heran, tak gentar dengan kritikan, sedia menerima kritikan. Yang ketiga tuan-tuan, bagaimana kita nak tahu kita ni ikhlas? Iaitu tak cari alasan ataupun tak mengungkit perkara yang telah kita buat. Sebab itu Allah Ta'ala kata, ya ayyuhallazina amanu la taqtulu sadaqatum bil manni wal azah. Ya, janganlah kamu membatalkan perkara-perkara kebaikan kamu dalam perkara yang kamu menceritakan balik yang telah kamu buat. Itu ciri orang tak ikhlas. Kau tahu tak kipas besar ni? Kau tahu? Aku dapat areas, aku bagilah satu. Pergi cerita buat apa? Biarlah dah ada. Orang tanya ni siapa kipas bagi? Siapa kipas bagi? Siapa bagi kipas ni? Tak ada, hamba Allah lah. Walaupun dalam hati aku bagi. Tak apa. Tapi jangan dizahirkan. Ini ada lebih sikit lah. Duit areas. Sembang apa? Rugi. Maknanya ikhlas tak ada. Buat terus je. Jangan sembang kat orang. Jangan cari alasan, jangan buat alasan. Baik, itu di antara ciri-ciri ikhlas. Kemudian Nabi SAW cerita lagi dalam hadis yang lepas, ya, yang ke berapa nama? Lepas yang ke 11, ya, yang telah kita bacakan dahulu, bahawa kelebihan orang yang ikhlas ni tuan-tuan, apabila dia bermula dari rumah melakukan kebajikan, ya, ini berwuduk dari rumah, lalu dia pergi ke masjid untuk bersembahyang berjemaah, maka Allah taikkan dia kepada bis'ab'ina darajah, 27 darajah. Di sini khamsin wa darajah, maknanya 25, apa tu, khamsin ashrin, maknanya 25 darjah. Tapi ada yang sampai 27 darjat dan lebih lagi pun ada. Kalau dia dari rumah berwuduk datang ke tempat ibadah untuk berjemaah, dapat pahala. Kemudian setiap langkah diberi 10 kebajikan. Setiap langkah dihapuskan 10 dosa kita. Masya Allah. Dan terus dia masuk ke dalam masjid, dalam dia keadaan berwuduk, lalu duduk menunggu untuk melaksanakan sembahyang berjemaah, dia dikira telah melaksanakan sembahyang sunat. Pahalanya, Masya Allah tuan-tuan. Dengan penuh keikhlasan kita buat tuan-tuan, pahalanya sentiasa ajrun. Maknanya bertambah-tambah, berpanjang-panjang, bersusul galut. Masya Allah. Sehingga dia tidak keluar daripada jemaah tersebut, sementara nak menunggu berjemaah. Tapi orang kita pasal dia tak faham hadis tuan-tuan, dia datang awal tapi dia tak masuk masjid. Itu yang sayangnya kita. Ramai masyarakat kita tuan-tuan, dia datang masjid Haji tunjuk signal saya segan. Tapi kena cakap jugalah. Kena cakap je. Ya? Datang masjid, masuklah. Masjid surau adik-beradik lah. Dan orang ustaz sebut masjid di surau, ustaz. Tiang kami duduk tepi, adik-beradik lah. Janganlah ngaji tak kerti-kerti. Ya? Masjid ni tempat berjemaah. Surau pun tempat berjemaah. Ni kalau datang awal, datanglah awal, masuk, duduk i'tikaf ke, baca Quran ke, tidak duduk kat luar. Kadang-kadang Allahu akbar, sabar je ya. Dia berjemaah lain saja. Ada dia berjemaah isap okok pula kat luar tu. Kalau boleh lah, sebagaimana yang saya nyatakan yang lepas, kalau boleh dalam masjid surau, janganlah merokok lah. Janganlah merokok. Nak merokok tu di luar pagar lah, pagar surau masjid, sebagai menghormati tempat ibadah. Ini kadang-kadang bukan sinilah, imam je berjemaah, imam pun jadi imam dekat luar, imam merokok namanya. Allahu akbar. Kadang-kadang jemaah nak semayang tunggu imam. Imam mana? Tak habis, gudang garam. Kesian tuan. Jadi kalau boleh lah nak merokok tu hak tuan-tuan. Walaupun fatwa dah keluar haram, tahun 95 tu dah keluar haram, tuan-tuan ada fatwa lain, terpulanglah kan. Saya bukan anti merokok dah. Duit tuan-tuan, diri tuan-tuan, tapi dia tetap haram. Walaupun ada dah kata
dasar makruh ke apa, itu terpulang. Tuan nak cakap makruh ke, sunat ke, harus ke, itu tuan-tuan. Tapi fatwa dah telah dikeluarkan oleh Fatwa Kebangsaan tahun 95 mengatakan bahawa merokok itu haram. Jadi kalau tuan nak isap juga, tolong jangan isap di pekarangan masjid surau. Baliklah dia rumah di sana. Boleh nak? Sebab tak dapat pahala tuan. Dosa pula kita. Baik. Itu dia. Kemudian tuan-tuan, Allah Ta'ala wakilkan malaikat untuk doakan kita. Masya Allah tuan-tuan, hebatnya kita kalau kita hadirkan diri dengan keadaan ikhlas, dengan niat yang baik. Okey, baik. Tuan-tuan, hadis yang berikut iaitu hadis yang ke-12. Bagaimana kesan daripada kita ada qasad ataupun niat yang baik. Kita ada niat baik, macam mana? Apa kesan dia? Dan kalau kita ada niat buruk, macam mana pula? Apa untungnya? Hari ini kita semak. Baik. Daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ke-12 daripada kitab Riyadhus Shalihin jilid yang pertama, iaitu wa an Abil Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima yarwi an rabbahu azza wa jal qala innallaha katabal hasanat wa sayyi'at summa bayyina zalik faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu tabarakallahu wa ta'ala indahu hasanatan kamilatan wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu indahu asyra hasanatin ila sab'i ma'ati di'fin ila ad'afin kathiratin wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabaha Allah ta'ala indahu hasanatan kamilah wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allah sayyi'atan wahidatan. Ya, atau kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rawahu muttafaqun alaih. Ini kisah sebagai satu motivate pada kita bagaimana orang yang ada qasad, ada niat nak melakukan kebaikan, dan ada orang nak melakukan kejahatan. Sebab kita ni Allah Ta'ala kata wa hadainahu najdain. Allah bagi pada kita dua keadaan, dua jalan, dua pilihan. Ashabul yamin wa ashabul shimal. Kita nak pilih jalan kanan atau jalan kiri. Kadang-kadang hati kita ada niat nak baik, ada kadang-kadang hati kita ada niat buat kejahatan. Jadi macam mana kedudukan begitu? Betul tak? Kok kita dalam hati ada niat tak baik ke? Ada kan? Ada. Kadang-kadang kita nak gurau dengan kawan, kita dah niat dah nak gurau dengan kawan ni. Hari ni aku nak tarik telinga dia. Ni dia ni, jumpa kawan. Tengok kawan, Assalamualaikum tuan. Allah, nak tarik tak jadi. Tadi niat ni pasal niat gurau pasal kawan ni, betul je. Kadang-kadang dia menipu juga. Jom kita minum. Kat mana? Dekat sana. Kawan tu dah ada. Mana ji? Tak ada, acah aje. Kan? Ada juga. Dia nakalkan kawan. Kawan pasal kawan ni pasal tak marah Syekh. Baiknya kawan ni tuan. Kalau jadi sahabat macam sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hebat kan? Tapi kita boleh juga buat rupa itu. Bagus juga. Tapi kadang-kadang aku minta maaf lah. Tapi bagus juga pasal minta maaf. Tapi mulut kawan boleh tahan juga, keluar pula. Bila keluar tu macam-macam lah, saya tak nak sebut lah. Lagi-lagi orang Melaka, lagi cepat keluar pula. Ya, minta maaf dia kata. Tapi pasal kawan tak berasa hati. Kadang-kadang kita ada juga niat baik. Hari ni aku nak dengar kuliah lah. Kemudian ada event lain pula. Alamak, tak boleh pergi kuliah lah. Macam tadi sahabat kita, Ustaz, saya kerja malam. Dia dah niat dah datang, tapi dia kerja malam. Niat baik. Ada apa kesan daripada mereka itu? Maka hadis ini jawab. Ya.
Apa kata hadis ini? Wa an Abi Abbas, daripada Abi Abbas, Abu Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib iaitu Ibnu Abbas, betul, Sayyidina Abbas, iaitu bapa saudara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kedua-duanya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengenai perkara yang diterimanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maknanya Allah Taala sendiri yang berfirman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk beritahu kepada sahabatnya. Maka sabdanya, qala innallaha katabal hasanati sayyi'at, sesungguhnya Allah mencatatkan semua kelakuan, sama ada kebaikan dan juga semua kejahatan. Jadi tuan-tuan, nak cerita dalam hadis ini, apa juga yang kita buat, sama ada baik atau kejahat, sama ada yang molek ataupun tak molek, semuanya akan dicatat. Dalam surah Al-Zalzala dia kata, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Apa juga kerja yang kita buat sebesar zarah kebaikan, Allah akan balas kebaikan itu. Catat, tetap catat, tak ada yang terlepas daripada catatan malaikat kiraman katibin. Maknanya akan dicatat, walaupun kecil-kecil mana pun. Maknanya apa juga kebaikan akan dicatat, apa juga kejahatan yang kita niat, yang kita ada nak buat juga akan dicatat. Kemudian Allah menjelaskan, akan tetapi huraiannya begini: sesiapa yang berniat hendak melakukan kebaikan tetapi tidak dikerjakannya, kan kita ada niat nak buat baik, tak dapat sebab ada halangan, mungkin ada kengkangan, ataupun saja tak jadi, batalkan niat. Tengah-tengah niat tak jadilah, pasal tak apalah, tak apa, batal. Apa dia punya kebaikan? Maka Allah mencatatkan untuknya satu pahala. Masya Allah tuan-tuan, kita niat baik tak jadi buat, bahasanya senang lah, tak jadi buat, Allah tetap bagi satu pahala. Macam kalau kita niat baik je lah, kita dok buatlah, niatlah baik, tak ada masalah. Sebab tujuannya, sebab itu dalam hadis husnuzan, kena sangka baik, walaupun tak baik. Kena sangka baik dulu je. Jangan terus tengok macam ni dah terus sangka buruk dulu. Kan? Datang waktu zuhur tengok orang pakai rambut pang. Dia nak azan. Macam dia datang tengok lain tak ada, waktu dah masuk. Rambut pang. Macam penyapu rambut. Dia pun buka Swiss. Kita pun baru datang. Dia dah pengamat. Agak-agak kita buat macam mana? Ke gitu ke? Ni pasal dia punya keadaan tu tak selera kita. Sekali dia nak azan, macam mana tuan? Serba salah juga tu. Bergolak galik juga hati kita. Nak bagi tidak. Tengok-tengok dia pun azan. Elok pula azan dia. Tadi kita kata boleh ke ni? Hati kita kan, itu biasa, sifat manusia. Kalau dia dah pegang, biarlah dia. Jangan dia melala, marilah sembahyang. Yang tu tangkap pergi lah. Dia pun nak buat style rock dia, jahanam kita kan. Nanti dia kata surau ni pelik pula. Okey, baik. Apa dia tuan-tuan? Kadang-kadang kita ada niat melakukan kebaikan, kita ada niat nak melakukan kebaikan, lalu tak jadi dah buat. Tak jadi, ada halangan ataupun saja tak jadi, Allah tetap bagi satu kebaikan. Maka kita kena husnuzan lah, sangka baik lah. Dalam hidup kita kena sangka baik, walaupun tak jadi buat,
tetap dapat pahala. Apa pula kesannya kalau kita dah niat, kita buat? Maka jika ianya berniat untuk melakukan kebaikan, lalu dikerjakannya, maka Allah mencatatkan untuknya 10 pahala. Allahu Akbar tuan, sayangnya Allah Ta'ala pada kita tuan. Niat baik tak jadi buat, dapat 1 pahala. Bila niat baik, ada niat baik dengan penuh keikhlasan, buat pula. Hari nak dengar kuliah lah Ustaz, duduk pula, tak tidur-tidur pula sampai habis kuliah. Allah Ta'ala catat lagi 10 pahala. Masya Allah tuan-tuan. Untung ke tak? Untung. Ini kita berniaga dengan Allah tuan-tuan, tak pernah rugi. Wa tijaratan lan tabur. Allah Ta'ala kata apa tu? Nabi kata berniaga dengan Allah tak akan rugi. Berniaga dengan Allah tu bukan berniaga dengan wang ringgit, berniaga tentang kebaikan. Jadi niat baik tuan-tuan buat, dapat. Kalau niat baik tak jadi buat, dapat 1. Niat baik buat, dapat 10. Itu sikit, 10. Kadang-kadang hingga 700 kali ganda atau lebih. Atau lebih itu depend ataupun bergantung kepada ikhlas kita lah. Mana je? Bagi Allah boleh bagi 1, Allah boleh bagi 10, Allah boleh bagi 700, Allah boleh bagi lebih daripada itu. Terpulang. Harap-harap apa yang kita buat Allah Ta'ala bagilah lebih. Sebab umur kita pendek, dosa kita banyak. Sebab saya cakap, kita lepas-lepas balik tak buat baik tuan. Kita lepas balik, kita balik kali kedua buat baik ni. Maaf je jangan marah saya. Lepas-lepas balik tak ada orang, tak tinggal sembahyang. Minggu lepas saya pergi ke PLKN, budak-budak, anak-anak didik kita semua masuk. Saya tanya, ikhlas, saya kata, siapa yang lepas balik, dia balik tak pernah tinggal sembahyang? Seorang tak ada angkat tangan. Itu baru umur 19-20 tau. Sini saya belum tanya lagi. Kalau saya tanya sini, wallahualam lah. Jangan tanya Ustaz, malu company Ustaz. Tak apa, itu PLKN. Saya tanya pasal masa itu kita nak select kan, kita nak tahu dia ni sejauh mana dia mampu. Siapa yang dalam daripada balik sampai sekarang hanya 1 sembahyang je, 1 waktu je, seorang angkat. Tuan, siapa yang tak pernah sembahyang? Ramai tak pernah sembahyang daripada balik. Itu kita detect dia, kita dapat trace dalam umur 19, 20, 21. Yang intake tahun ni, kali ni yang saya pergi kat Aikro, paling tua 21 tahun. Yang lepas ada 25 tahun. Sama juga, jawapan yang sama. Tuan-tuan, kalau saya tanya sini, umur yang paling senior, maaf cakap, gurau, katakan 60 tahun. Berapa kali tinggal sembahyang? Tak boleh nak kira. Jadi tak apa. Itu benda yang dah kita tahu. Kita sedar kita banyak silap. Maka masa ni lah kita pulang nak top up, nak ganda, nak supaya saham kita berganda di sisi Allah SWT. Maknanya kalau kita tak boleh nak buat kejahatan, niat buat kebaikan. Habis cerita. Kalau tak boleh, dapat 1 pahala. Sebab nak cover dosa banyak ni. Dosa tinggal sembahyang je, belum dosa puasa lagi, belum dosa gaduh lagi, belum dosa nipu lagi. Masya Allah Tuhan. Belum dosa dengan anak bini lagi. Ya Allah Tuhan. Masya Allah Tuhan. Maka ini peluang kita. Sebab ini hadis sebagai motivasi kepada kita supaya kita sentiasa bersedia untuk mengadakan kebaikan. Bila orang sentiasa mengingatkan kebaikan, dia akan lupa untuk melakukan kejahatan. Tapi kalau kita dah mula-mula nak niat jahat,
Kadang-kadang nak dajai kawan juga. Ini aku nak kena pengurusi, dia kata. Itu dah niat tu. Dia juga. Pasal gurau-gurau punya pasal kena ambil. Tuan-tuan, apa kesannya? Siapa yang meniat kebaikan lalu dapat melaksanakan kebaikan itu, sekurang-kurangnya Allah Ta'ala bagi 10. Dan kadang-kadang pahalanya lebih sampai 700. Kadang-kadang lebih sampai tak terkata, sehingga terpulang kepada Allah nak bagi pada kita. Itu dalam bentuk kebaikan. Baik. Siapa-siapa yang ada niat ataupun ada kasad, ada dalam mindanya nak melakukan kejahatan. Ini dia. Sesiapa yang berniat hendak melakukan sesuatu kejahatan tetapi tidak dikerjakannya, maka Allah mencatatkan untuknya 1 pahala. Apa maknanya tuan? Kalau kita ada niat kejahatan, niat nak buat satu maksiat, buat satu kemungkaran, tengah-tengah nak buat, tadi contoh pengurusi hari ni nak kenakan pengurusi dekat rumah ni, pakai smart-smart ni, telefon pengurusi ni nak kenakan pengurusi, misal katalah, jom ngeteh pagi ni. Pengurusi kata, okey beres, dekat mana? Alah dekat je tu, tak Lambai Jaya je, pun pergi. Tadi kita niat nak kenakan pengurusi supaya pengurusi belanja. Jahat ke baik tu? Baik. Baik, alhamdulillah. Kalau tuan-tuan kata itu niat baik, saya tak kata apalah. Itu. Ya? Kita tak nak buat pahala. Kita kira orang lain buat pahala, kita tak nak pahala sebab pahala kita dah melimpah luar. Jadi nampak tu, nampak? Jadi wallahualam, tuan-tuan kata sendirilah, kalau itu kata baik, saya tak kata apalah. No comment lah. Sebab benda itu benda yang flexibility. Kadang-kadang ada mafhum dia baik, tapi mukhalafah dia tak baik. Wallah, kali-kali tuan kenakan dia, sekali tak bawa duit, macam mana? Masuk buku lah. Ya kan nyaya kawan tu, baik-baik dia masuk pinggan kat rumah, kan niat tak baik kan? Ada niat tak baik, tak apalah. Nak macam mana, kadang-kadang kita kawan-kawan tak bergurau, tak seronok, tak mesra. Tapi dengan bini tak nak gurau. Dengan bini bergurau lah. Kena penampar. Itu namanya bini tak takutkan kita. Kalau nak mesra, gurau lah dengan bini. Kalau kerana gurau itu mendatangkan mesra. Tapi bila nak gurau dengan bini, bini kata, abang ni kenapa ni, puan terbiat ke apa? Jadi itu yang tak boleh nak gurau. Okey, bagi gurau itulah minta maaf. Baik. Katakan gitulah. Sampai-sampai jadi situ. Tadi kita niat nak kenakan pengurusi. Kemudian makan banyak. Bila time bayar, kita bayar. Kita batalkan tadi dengan tukar. Kita niat nak kenakan pengurusi, kita bayar. Sebab kita nak dapat pahala juga. Maka dapat 2 pahala. 1 pahala belanja, kedua pahala membatalkan niat kejahatan kita. Nampak? Tapi jarang orang buat ni. Alang-alang nak kena, terus kena. Pengurusi kau ni tak ada orang lain, aku je kena. Besok pengurusi lagi, pasal nak bagi pahala. Nyaya pengurusi, lepas ni letak jawatan pengurusi, asyik kena je. Misal katalah gurau. Dah. Contohlah, kadang-kadang kita bergurau dengan kawan. Ada setengah gurauan itu kadang-kadang berat, kadang-kadang tak berat. Kalau dia boleh terima dan dia bersedia menghadapi tersebut, mungkin benda tu hilang gitu. Tapi apa juga perkara yang kita nak melakukan kejahatan, ada juga niat dalam diri kita untuk melakukan kejahatan. Nak macam mana sifat manusia fitrah ni, maka batalkanlah niat itu, insya-Allah kita dapat pahala. Mana tadi kalau masuk kita niat baik, kita tak jadi dapat 1. Ini kita niat jahat, tak jadi, patutnya dapat 1 dosa lah. Tuan-tuan agak-agak nak macam tu ke? Nak adil macam tu tak? Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, dia tahu
Kita ni ada niat, kadang-kadang busuk, kadang-kadang dengki, hasad tu ada semua. Maka Allah nak beritahu pada manusia bahawa apabila kamu ada perasaan hasad, maka hapuskan perasaan hasad kamu untuk kamu buat kebaikan. Kamu dapat pahala, kamu dapat untung. Jangan teruskan maksiat itu. Kalau nak teruskan juga, apa kesannya? Tengok di situ, ya. Dan jika ia berniat hendak melakukan kejahatan, kemudian dilakukannya juga, maka Allah mencatatkan untuknya satu dosa. Dah geram sangat, dah niat nak buat jahat, buat jugalah. Nak dajai pengusi, natak dah lah. Maka Allah kata, aku catat bagi kamu satu dosa. Kalau catat 10 dosa macam mana? Masya Allah. Sayang Allah Ta'ala pada kita, tuan. Sebab itu Allah bagi kamu buat kebaikan, berganda-ganda Allah Ta'ala bagi ganjaran. Kamu niat kejahatan, kamu lakukan kejahatan juga, Allah baru bagi satu dosa sahaja. Tapi kalau kita batalkan kejahatan kita, Allah bagi satu pahala. Mana nak kan? Wa hadainahu najdain. Allah Ta'ala bagi kamu dua pilihan. Pilih lagi. Macam kalau ikut di sini, nescaya kita akan sedia untuk meniat kebaikan. Apa juga kita niat baik. Cuba jangan jadi macam orang jahiliah. Dia tikam ekor, niat baik. Ustaz dah ajar dalam kitab Riyadhus Salihin, dia kata, saya ni tikam ekor, niat baik Ustaz. Kalau dapat, saya nak besarkan surau. Kena tak dengan hadis ni? Tak kena. Bukan itu cara dia. Ya, matlamat tak menghalalkan cara. Maknanya kamu buat dosa, tetap dosa, satu dosa. Kalau kamu menang, dapat bagi pun kamu tak dapat pahala. Sebab usaha kamu itu ke arah kejahatan. Macam orang lah, orang mencuri ayam ni. Mencuri ayam, nak makan ayam peri, curi ayam. Ayam hidup. Kiang. Panggillah Jiji, tolong sembelih ayam. Apa pasal nak sembelih? Pasal nak halalkan ayam. Tak akan halal ayam tu walaupun disembelih oleh Tok Kiai. Sebab hasil daripada permulaan dia itu, maknanya tak akan jadilah halal. Nak halal, belilah Ji. Tak beli pun pergi bela sendiri. Oh, kat taman tak boleh bela. Tak apa, beli dia. Kan? Jangan mencuri. Kalau nak minta halal, minta kat tuan nak ayam seekor. Kita tak ada duit, ambil lah. Kan selesai. Baru dapat ta'awun. Maknanya tolong-menolong. Saya ada barang, tuan tak ada, tuan keperluan, saya boleh bagi sebagai hibah atau sedekah. Dapatlah pahala kawan tu. Saya dapat pahala, tuan dapat pahala. Dua-dua dapat pahala. Untung tak? Untung. Ini kedekut pahit. Ni pelam siap tulis nama. Nombor jalan sekian. Nama ni. Kalau kupas tengok ada nombor rumah, confirm ambil kat rumah saya. Betul Ji? Ada. Tapi orang sini tak adalah buat. Ni orang tempat lain. Sampai hati. Padahal buang pelam dia di sebelah, di luar tu, bukan dalam rumah dia pun. Dekat depan jalan tu September MBAB punya. Tapi dah je hak dia. Oh, mengamuk. Siapalah ambil buang pelam saya ni? Tak kerti nak minta kau. Buat jarian lah, halal lah. Lagi orang ambil banyak, lagi bunga tak berhenti nak buah. Betul je. Lagi kedekut, lagi susah nak buah. Pasal orang lain pokoknya banyak buah, kita tak ada. Kalau ada kedekut, itu contoh. Jadi sebenarnya Allah Ta'ala balas di situ. Jadi maka tuan-tuan, kebaikan ini kalau boleh sentiasa berada di bibir dan minda kita, sentiasa berada dalam mainan kita, supaya kita mendapat pahala. Walaupun kita tak dapat melaksanakan kebaikan tersebut, tapi kita juga dapat pahala. Kalau kita niat keburukan,
Kalau kita buat dosa. Kalau tak buat, dapat pahala. Maka nak niat jahat pun boleh, tapi jangan dibuat. Sebab jiwa kita ni kalau tak nacai orang, jiwa dia tak boleh tenang, tak boleh tidur dia. Hari ni tak kena siapa ke? Dia dalam konsep dia banyak pasapah makan. Orang miskin dia bangun tidur, apa nak makan? Orang miskin. Orang kaya, siapa nak kena makan? Orang kaya orang kaya. Orang korporat, siapa nak dimakan? Maaf cakap, jangan marah itu falsafah makan lah. Orang tak ada apa benda nak makan kan. Kita ni siapa yang nak kena makan? Maknanya nak kena lah tu. Baik. Jadi ada niat tu. Maka kalau tengok haji, tengok bawa seleng je, tahu seleng? Duit siling je. Takkan nak bantai juga mi kari. Awal buat. Hari ni aku bawa duit siling lah, pengusi cakap. Takkan nak balas juga. Kita lah jawabnya. Kan Haji? Sebab ada kawan saya tuan-tuan, kalau ajak makan, jarang dia selalu cakap Allah, tertinggal beg duit. Kerap kali bila dia ajak dia makan, asyik beg duit dia tertinggal. Itu cerdik juga namanya tu. Itu pelisih. Asyik aja makan, tertinggal beg duit. Allah, engkau ajak aku, kenapa tak khabar awal-awal? Kita khabar awal-awal. Ji, kita nak pergi makan. Besok, beres. Pergi. Allah, tertinggal beg duit juga. Jawabnya sampai sekarang tak ada orang nak ajak dia lagi. Asyik tinggal beg duit, lala tinggal dia terus. Ada cerita, kadang-kadang give and take lah. Maknanya kadang-kadang kita ajak kawan dah belanja, sekali kita pula tak belanja. Tukar-tukar lah, sama-sama nak dapat pahala kan. Jadi, itu kelebihan baik. Jadi tuan-tuan, ikhlas ini adalah suatu tuntutan dalam kita nak mencapai matlamat diri kita menjadi orang yang saleh. Baik, kita tengok hadis yang ke-13. Hadisnya panjang, tapi nak menceritakan bagaimana dengan ikhlas kita boleh tawasul. Mana tawasul? Kita boleh mohon kepada Allah dengan perbuatan ikhlas kita. Ini pernah dinyatakan oleh Abdul Rahman bin Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu intalaqa salasatun nafara mimman kana qablakum hatta awahumul mabitu ila ghari fadakhaluhu. Daripada Abdul Rahman, iaitu Abdullah bin Umar Al-Khattab, Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu katanya, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada suatu masa dahulu ada 3 orang lelaki berjalan-jalan sehingga mereka terpaksa bermalam dalam sebuah gua. Ketika mereka sedang berada di dalam gua itu, tiba-tiba terjatuhlah batu besar dari atas lalu menutupi pintu gua. Dia tak boleh keluar. Ini kisah Nabi cerita. Ada 3 pemuda masuk dalam gua bermalam, lalu pada malam tersebut satu batu besar telah tutup pintu untuk dia nak keluar, maka dia tak boleh keluar. Maka tidak dapat dia keluar. Maka berkatalah mereka, sesungguhnya tiada suatu pun yang dapat menyelamatkan kami di dalam bahaya ini, kecuali berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan amalan-amalan soleh yang pernah dilakukan semasa sebelumnya itu. Salah seorang daripada mereka berkata dengan doanya, ya Allah, dahulu aku mempunyai ayah dan ibu yang sudah tua. Biasanya aku tidak pernah memberi minum susu kepada orang lain sebelum mereka meminum daripadaku, walaupun daripada ahli keluargaku. Pada suatu hari aku membawa binatang ternakan kambing ke suatu tempat yang jauh hingga aku tidak kembali kepada keduanya. Ini terlupa nak bagi minum ibu ayahnya sebab menjadi rutin mengutamakan memberi susu kepada ibu ayah. Hari itu dia
kerja terlalu sibuk sehingga kan dia terlupa untuk memberi susu kepada ibu bapanya. Lalu keduanya telah tidur. Aku perahkan susu untuk minuman mereka, tetapi mereka masih juga tidak tidur. Aku tidak suka mengejutkan mereka, dan susu itu tidak pula aku berikan kepada sesiapa jua, kecuali tunggu sampai kedua ibu bapa dia bangun. Aku tetap menunggu mereka bangun sehingga terbit fajar, dan minuman itu masih di tanganku. Sedangkan ketika itu juga anak-anak aku menangis kelaparan, minta susu. Apabila kedua ibu bapa ku bangun, mereka pun minum susu yang ku perahkan itu. Nah, nampak tuan-tuan, seorang anak yang begitu kasih kepada ibunya, dia tak akan bagi orang lain makan, walaupun anaknya, walaupun keluarganya, sebelum ibunya makan. Kerana dia nak balas jasa ibunya, dia buat itu penuh keikhlasan. Satu hari dia terlewat nak bagi minum sehingga ibu bapanya tertidur. Lalu dia pun tunggu walaupun ketika itu anaknya minta. Dia kata sehingga ayahnya bangun dah minum, barulah anak-anaknya dapat. Mana mulianya anak ini, dia buat dengan penuh keikhlasan tuan-tuan. Dia berdoa, Ya Allah, jika apa yang aku buat itu jika apa yang aku berbuat yang demikian itu benar-benar untuk mengharapkan keredaan-Mu, lepaskanlah kami dari gua ini. Maka terbukalah sedikit gua itu, tapi belum boleh keluar lagi. Baru seorang doa. Yang kedua tuan-tuan, seorang lagi berkata, Ya Allah, dahulu aku pernah jatuh cinta kepada seorang sepupuku. Pada riwayat lain, dia telah mengasihi seorang wanita, yang begitu mendalam, supaya menjadi isteriku. Gitu. Aku goda dia supaya dia dapat menyerahkan dirinya untuk melakukan zina. Tapi perempuan tu tak mau. Dia tetap mempertahankan dirinya sebagai kesucian seorang wanita. Dia kata, kalau nak, buatlah cara elok. Tak ada. Oleh kerana nafsu aku terlalu gelojak, aku telah kidnap perempuan ni. Maknanya buat lari perempuan ni untuk nak melakukan zina. Lalu dia tangkap perempuan tadi. Perempuan tadi tak boleh nak buat apa. Lalu perempuan dia kata, menyerahkan diri kepada laki-laki itu. Maka kedudukan dia untuk melakukan persetubuhan dah tak ada halangan. Sedangkan perempuan itu dia cintai sangat. Perempuan tadi pun cinta juga dengan dia, tetapi perlulah dengan peraturan, dengan cara nikah. Tapi kawan ni tak boleh tahan. Goji banyak makan, tongkat ali banyak, jadi tak boleh mencakar lain macam. Dia kata tak ada dapat. Maka dia pun bawa sesuatu wanita itu dalam keadaan memang tak ada halangan untuk dia melakukan, dalam keadaan dia bersedia untuk melakukan persetubuhan. Lalu perempuan itu kata, wahai saudara, lakukanlah sesuka kamu, lakukanlah, saya dah tak ada halangan. Tapi alangkah baiknya sekiranya kamu melakukan dalam keadaan saya halal bagi kamu. Maka takutlah kamu kepada Allah. Walaupun kamu kalau buat pun tak ada apa lagi nak terhalang. Apabila perempuan tadi sebut, kata, kalau baik kamu lakukanlah dalam keadaan saya halal bagi kamu. Takutlah kamu pada Allah. Lalu lelaki tadi yang begitu rakus, yang begitu semangat, dengar, terus melepaskan wanita tadi. Baliklah kamu, aku mohon maaf di atas ketelanjuranku, dan aku tak mau buat lagi. Aku lepas. Baliklah kamu kepada ibu bapa kamu, aku rasa bersalah. Lalu dia berdoa, Ya Allah, sekiranya aku meninggalkan maksiat itu kerana takut kadamu, bukan kerana aku malu dengan perempuan ini,
maka kau lepaskanlah aku daripada musibah ini. Terbukalah pintu itu sedikit. Masya Allah. Kalau kita duduk macam tu, macam mana gaya ni? Tripod dah sedia. Tinggal nak pecik picu je ni. Macam petik lah dulu, lepas tu kau balik-balik lah. Kan? Itu kita. Sebab itu doa kita tak mustajab. Ya? Sebab itu kita buka, baca-baca doa, pintu tak terbuka pun kalau siap tak datang. Kan je? Contohlah, ini nak cerita, dia takut dengan Allah daripada, sedangkan dia tak ada halangan langsung. Wanita itu pun dah tak boleh kata apa, dah menyerah diri dah. Tapi dia tahu, takutlah pada Allah daripada melakukan perkara yang rosak. Habis, balik. Selesai. Itu yang kedua, terbuka lah. Maka seorang laki-laki tadi dah datang. Dia kata, lihat, kita dah boleh, tapi tak boleh keluar lagi walaupun dah terbuka. Maka saya, dia kata, yang ketiga, dia kata apa? Seorang lelaki ini pernah mengupah seorang pekerja, pekerja. Lalu dia pun buat mengusahakan kerjanya. Dalam masa nak bayar gaji, pekerjanya lagi. Lagi. Nak bayar gaji, pekerja lagi. Lebih kurang lah gitu. Saya shortkan, ini panjang cerita ni. Sebab masa kita terhad, pekerja tu lari. Nak bayar gaji ni, dia dah kerja dah dengan saya. Contoh dia kerja dengan saya, gembala dan sebagainya. Dia kerja, lari. Nak bagi upah, dia tak ada orang. Kalau kita lah, alhamdulillah, lega engkau, tak mahu engkau, tak nak ambil gaji, lantak engkau lah. Siapa suruh engkau lari? Betul tak? Maka orang ini tak. Dia gunakan duit ini untuk menambah perniagaannya. Lalu dia niaga, untung yang banyak. Banyak. Menjadi orang yang paling kaya. Sampai satu ketika, datang pekerja yang dahulu tu datang, tuntut balik. Wahai tuan, saya nak balik duit upah saya yang saya kerja dengan tuan. Agak-agak kalau kita bagi kita. Lantak kau, mana ada kerja lagi? Kau tak ada kerja dengan aku. Dulu aku nak bayar gaji kau lagi. Sekarang kau nak aku, mana tahu gaji kau berapa? Apa berlaku pada pemuda ini, tuan-tuan? Dia kata, kamu nak ambil lah. Ini ladang, ini ternakan, ini emas, ini harta kamu. Kekayaan yang dia ada tu hasil daripada duit upah yang tak diambil oleh pekerja dia. Digunakan lalu membiak, dapat untung. Dia kata dia serah balik. Kawan tu datang, inilah harta kamu. Terkejut kawan tu. Aku dulu dapat 2 dirham je. Takkan ni semua ada? Ya, hasil daripada 2 dirham kamu itu. Inilah hasil upah kamu. Ambil lah. Habis tuan macam mana? Itu bukan duit saya, duit tuan. Saya jadi kuli pada tuan. Jadi tuan-tuan, kalau upah orang, tuan-tuan, kalau tak bayar, kena amanah kan? Walaupun RM2. Jangan, selamat, lega. Jangan buat kerja. Itu yang niaga tak untung-untung tu. Pasal apa? Kita menipu. Bagi. Sebab itu minta maaf. Kadang-kadang kita tengok orang, dia ambil kesempatan di atas kesusahan orang. Kalau kat Kuala Lumpur, tuan-tuan, dia suka tabur paku dekat lorong motor. Dia tabur paku. Ni kes pernah berlaku kan. Dia tabur paku dekat kawasan-kawasan PJ tu kan. Orang nak pergi kerja dah. Bayangkan tuan, satu tiup itu sampai RM70. Pada harga RM10 je kan. Itu pun dah ada untung dah. RM70. Tak nak orang nak pergi kerja, bubuh juga. Kan mengambil kesempatan di atas kesusahan orang. Kita pun jangan boleh gitu, tuan. Maka kita balik pada pemuda yang ketiga ini, yang terkurung dalam gua ini, yang tak boleh keluar. Dia berdoa, ya Allah, sekiranya aku buat ini mencari redamu, ikhlas aku meniagakan hartanya dan aku telah serahkan balik hartanya kepada empunya, maka itu menyebabkan engkau gembira, ya Allah, engkau reda, maka bantulah aku untuk lepaskan daripada musibah ini. Lalu terbukalah gua itu, seluas-luasnya
maka ketiga-tiga pemuda itu dapat keluar dengan selamat, aman, tanpa ada sedikit pun kecacatan dan sebagainya. Tuan-tuan, kadang-kadang ikhlas kita ini tuan-tuan boleh memberi kesan dalam doa. Ibu-ibu di belakang sana, dia masakkan ni suami, siapkan persiapan anak-anak sekolah. Kadang-kadang hati terbakar juga ya Mak Haji ya. Geram. Kita siap-siapkan, dia marah-marahnya kita. Kadang-kadang angin juga kita. Sabar Mak Haji, ikhlas supaya doa Mak Haji itu lebih mustajab Mak Haji ya. Sabar je lah. Ya, Abang Haji pun sama juga. Dah bagi duit kat Mak Haji, asyik tak cukup aja. Awak buat apa ni duit ni, asyik tak cukup aja. Nanti minta lagi. Awak ni buat apa je. Jangan rongot. Bagi je lah. Ya, bagi je. Kalau tak ada, kabarlah tak ada. Kalau ada sikit, bagilah sikit. Ini dah. Awak ingat saya cop duit ke? Wah, sedap bunyinya. Memang kita bukan cop duit, tapi kita yang berusaha untuk dapat duit. Maka kita ni jangan jadi hamba duit. Ada duit, belanja. Yang berpatutan lah. Ini kadang-kadang, maaf cakap ni ya, anak minta burger jenuh, berkelahi je. Abah burger, engkau ni burger. Marah dia anaknya. Ya? Apa dah? Burger, saya tak cakap McDonald bekot dah, habis cerita. Burger yang beli RM2.5 kat ni, yang tepi-tepi ni kan. Tak ada kerja lagi, malam-malam tak burger. Tapi kawan telefon, jom ngeteh, lari. Ditampukan. Lepas tu anak tanya lagi, bah, burger lagi. Kadang kedekut betul lah. Burger berapa sen sangat lah. Tapi hati anak seronok bila kita berhenti. Kita lebih senangkan kawan-kawan ni je. Maaf cakap je ya. Jadi ikhlas tu kurang je ya. Bukan tak boleh tolong kawan-kawan. Anak minta bagilah, isteri minta bagilah. Yang pada yang mampu kita bagi. Jangan kedekut sangat ya. Walaupun semalam dia baru minta burger, anak kita baru makan burger semalam, hari ni minta lagi angin, tocang keluar. Kau ni tak ada kerja lain, burger. Semalam kan baru beli. Semalam Haji makan roti canai kan, hari ni makan roti canai. Kenapa tak cakap? Anak baru semalam makan burger, hari ni minta burger. Kita angin. Kita hari-hari makan roti canai, tak angin pun. Siap belanja member lagi. Kenapa tak angin? Jadi balance kan lah. Bukan tak boleh belanjalah. Tapi anak ni bagi dia, sebab itu tanda keikhlasan kita kepada dia, supaya dia rasa ayah take care kita. Maka dengan itu sekurang-kurangnya kalau kita mengadu pada Allah, ya Allah, dengan aku belanja isteri aku belanja, bukan nak ngungkit dengan Allah, tak apa. Jangan ngungkit dengan manusia, ngungkit dengan Allah. Ya Allah, aku dah belanja isteri aku dah menyara ahli keluarga aku. Kalau ini nyara anak aku ini menyebabkan kau gembira, engkau reda, aku mohon supaya doa aku diterima. Kan boleh tawasul dengan amalan kebaikan kita terhadap Allah SWT. Tapi kita tak nak. Sebab itu buat kebaikan, baru kita boleh tawasul. Ini banyak jahat, dengki, asyik dapat je, macam mana nak tawasul? Nampak kan? Kita asyik selalu dajal orang, asyik kena orang aja. Siapa yang nak kena makan? Selalu kita buat begitu. Macam mana kita nak tawasul? Maka tawasul lah sesuatu kebaikan. Macam cikgu tolong buat video ni masukkan dalam apa tu portal blog dan sebagainya untuk kebaikan. Boleh tawasul, ya Allah, sekiranya ini mendatangkan kebaikan, tawasul, tak ada masalah. Tawasul, mengadu kepada Allah, ungkit balik dengan Allah, tak akan jadi halangan. Yang masalah ungkit dengan manusia. Kemarin aku belanja, takkan hari ni nak belanja lagi. Itu mungkin itu. Faham tak? Mana tak dapat? Namanya ada udang sebalik mi. Korek mi kari pula ada udang. Lagi kalau ada kerang lagi telur sebiji pula tu, bukan main. Demand telur sebiji. Mentang-mentang kawan bayar.
Telur sebiji. Kalau dia biji, kalau dia order belah 4. Masya Allah, gurau ya dia. Itu contohlah. Jadi tuan-tuan, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah, tak rugi untuk kita membuat sesuatu kebaikan, sebab kita boleh bertawassul dengan kebaikan itu agar Allah Ta'ala menyepatkan permintaan kita, agar Allah mengkabulkan doa kita. Kita taklah jadi macam 3 sahabat yang masuk dalam gua, masuk dia minta, ya Allah tutup minta gua tolong buka, tak ada. Ini benda yang diceritakan oleh Nabi SAW yang pernah berlaku sebelum ya umat-umat yang terdahulu. Nak cerita bagaimana fadilatnya, kelebihannya, keutamaannya kita berikhlas kepada Allah, buat sesuatu amalan yang baik, amalan yang soleh, amalan yang diredai Allah Ta'ala, maka ianya akan memberi manfaat kepada kita bersama. Maka tak rugi, tak rugi. Tapi kalau kita banyak melakukan kejahatan, melakukan maksiat, melakukan kemungkaran, macam mana kita nak tawassul dengan Allah SWT? Allah nak pandang muka kita pun rasa tak berapa nak. Sebab apa? Dengan dosa yang ada pada kita. Maka kita perbaikilah diri kita. Apa kebaikan kita tadi? Apabila kita niat kebaikan, tak dapat laksana, kita dapat 1 pahala. Bila kita buat, dapat 10, 700 atau lebih daripada itu. Kalau kita niat kejahatan, tak menjadi melakukan kejahatan tersebut, Allah bagi 1 pahala. Kalau kita buat juga kejahatan, sedangkan kita dah niat melakukan kejahatan, Allah bagi 1 dosa. Baiknya Allah SWT pada kita. Kita belum tentu lagi. Orang buat kita 1 kesalahan, setahun kita tak buat baik dengan dia. Tak pergi raya rumah dia. Buat apa? Dia yang salah dengan aku, bukan aku salah dengan dia. Dia pergi rumah kita, raya pun tak pergi kan. Dah marah menol tu. Itu 1 kesalahannya. Kalau 2 tahun ke mak. Jadi kita ni tuan-tuan, kalau orang buat kesalahan dengan kita, kita simpan sampai mati. Kadang-kadang satu keluarga tu, kau jangan datang walaupun aku dah mati. Jangan tengok aku dah mati. Maka anak tu nangis, Ustaz nak tanya Ustaz, orang tua saya ada, dia kata dengan saya, dia kecil hati dengan saya Ustaz. Apa masalahnya Syekh? Dia kata kalau saya mati pun, kalau ayah saya mati, dia tak bagi saya datang. Habis kalau datang, ini nak tanya Ustaz ni, kalau dia datang takut dia bangun ke? Kok ayah tu akan bangun ke kalau awak datang? Tak tahulah Ustaz. Tapi itu kan amanat dia Ustaz. Itu amanat mungkaran namanya, tak wajib ditunai. Ya? Bila dah meninggal datang je, walaupun dah batal, nak macam mana? Ini tak datang juga. Sebab apa? Abah dah pesan. Pesan ni jangan ikut. Ya? Sama juga macam rumah pesan, abang kalau saya meninggal bang, jangan kahwin lagi tau bang. Omah pun kadang-kadang gatal juga mulut dia. Tapi tak apalah, dia nak cakap, biarkanlah. Abang kalau kahwin lagi, saya bangun, saya cekik abang nanti kan. Jangan percaya je, biarlah dia. Bila aku bumi tu, angguk je lah. Nanti kan dia marah kan, angguk je lah. Nanti bila dah meninggal, carilah pasangan yang lain. Kalau menangis gitulah. Ramai yang datang melawat kan, tengok-tengok lah. Jadi tu, semalam saya ada jumpa kawan, sembang-sembang, ada dua wanita kerja Petronas. Ni promote sikit lah. Dua wanita bujang, tapi dah 30-an ke atas. Seorang eksekutif, seorang kelab. Dia kata kalau ada siapa-siapa yang berminat, bolehlah jadi calon. Tapi bukan untuk yang kedua. Kalau cari yang bujang-bujang lah, ataupun siapa-siapa je. Jadi kalau ada yang berminat, boleh berhubung lah. Saya tolong menyampaikan. Seorang eksekutif Petronas di Sungai Udang ni. Seorang eksekutif, seorang kelab. 30-an lah umur dia. 30-an. Boleh tahan lah, saya tengok pun boleh tahan juga. Wanita ni memang boleh tahan, insyaAllah. Dia apa pun. Ya.
Kalau ada lah, siapa-siapa yang ada kan, bolehlah usaha-usaha sikit kan. Mana tahu kot rezeki ada kan. Mak Haji jangan marah Mak Haji Ini bukan promote tau Mak Haji. Ini saja je. Ya. Mak Haji jangan marah, nanti kata nanti saya cekik pula kan. Jangan. Itu ya. Mak Haji jangan kira dah mati, hidup-hidup pun boleh nikah lagi. Ni faham tak? Okey, cerita je. Ini cerita je Mak Haji. Marah dia hari ni Mak Haji kata Ustaz kurang asam betul lah. Kecil hati pula dah. Dah, ini cerita. Siapa-siapa ada tu, adik-beradik ke apa yang umur-umur agak setara dengan dia tu, bolehlah berhubung insya-Allah. Mana tahu rezeki ada je kan. Saya kalau buka mulut insya-Allah lah kan. Cuma belum berani lagi lah. Ya. Bukan takut bini. Tak. Pasal pasal tak sampai hati. Kesian orang rumah kita dah banyak berjasa kat kita. Jadi hikmat dia kat kita tu belum boleh dibayar lagi. Belum boleh bayar lagi. Jadi tuan-tuan hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Maka tuan-tuan, inilah bab yang pertama daripada kitab Riyadhus Shalihin sehingga malam ini. InsyaAllah pada minggu akan datang kita akan cerita bab yang kedua, iaitu bab taubah. Jadi tuan-tuan, kesimpulan daripada hadis pertama sampai hadis ke-13, kita bersedialah melakukan kebaikan dengan penuh keikhlasan. Sentiasa niat, qasad, minda dan hati kita sentiasa inginkan kebaikan. Kerana kebaikan itu adalah keuntungan kita di dunia maupun di akhirat. Kejahatan akan merosakkan diri kita dan akan merosakkan kita dunia maupun di akhirat. Jadi ikhlas mustahak dalam segala amalan kita. InsyaAllah kalau benar-benar kita melakukan dengan penuh keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, InsyaAllah ganjaran yang tidak ternilai di sisi Allah untuk kita melimpah ruah. Maka tepuk dada, tanya iman, apa yang kita nak. Kalau kita nakkan kebaikan, sentiasa akan didorong oleh Allah Ta'ala kebaikan. Ya? Dan kita bila kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kita melakukan kebaikan, fa'tihi, teruskan melakukan kebaikan. Apabila kita ada niat melakukan kejahatan dan pernah melakukan kejahatan, ya, fajtanibu, hendaklah kita tinggalkan. Tinggalkan, insyaAllah. Itulah keuntungan yang boleh kita dapat. Moga-moga dengan hadis-hadis yang telah kita bacakan sebelum ini dan pada malam ini, moga-moga memberikan inspirasi kepada kita, memberikan motivasi kepada kita untuk terus melakukan kebaikan kepada Allah SWT di atas peluang-peluang kesempatan yang diberikan oleh Allah SWT pada kita. Ya? Takut kita terlepas pandang, terleka dengan buayan hasutan dunia, maka kita lupa untuk melakukan kebaikan. Wallahu alam, sekadar itu yang dapat saya berikan pada malam ini. Moga-moga kita mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza, nastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma wa warzuqna fahma, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ij'al ma'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ta'khir dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu a'lam. Barakallah, 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 barakallahu lakum wa lana, barakallahu lakum wa lana. Allah barik lahuma, Allah
نداوم حبهما. الله صل وسلم على رسول الله. الله تب علينا، الله ارضى عنا، الله اهد خطانا على سنة نبينا. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us, and with one voice let's all say, say, say Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a